Tanpa iman dalam hati, kita akan dikuasai nafsu syaitan dalam diri, musuh yang tersembunyi. Assalamualaikum. Apa khabar anak murid Ustaz? Moga-moga sihat bersama keluarga. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini dapat kita bertemu lagi dalam satu sesi PDP Ustaz bersama kamu semua. Jadi pada hari ini kita akan bincangkan satu tajuk yang baru. Tajuknya dalam bidang Al-Quran, tajuknya Iblis dan Syaitan Musuh Durjana. Jadi dalam tajuk ini kita akan mulakan dengan sebuah ayat Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, apabila Allah Ta'ala mengarahkan Iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, semua malaikat sujud kepada Nabi Adam kecuali Iblis. Kenapa? Sebab aba wastakbara, kerana dia enggan, kerana dia ada satu sikap namanya astakbara, iaitu takbur, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Itu yang pertama. Jadi itu dia punya muqaddimah. Jadi seterusnya Ustaz akan bagi tahu kepada kamu semua tentang apa yang kita nak belajar dalam tajuk ni. Ada lebih kurang 6 perkara yang kita akan belajar. Yang pertama ialah ketaatan malaikat dan kederhakaan iblis. Malaikat satu makhluk yang taat, diciptakan daripada cahaya. Iblis diciptakan daripada api dan dia derhaka kepada Allah kerana dia merasa diri dia lebih baik daripada Nabi Adam. Yang kedua, cerita tentang perintah Allah dan larangan Allah kepada Nabi Adam dan juga isterinya Hawa. Adam diminta untuk berada di dalam syurga bersama dengan Hawa, diperintahkan untuk menikmati makanan di syurga dan menghuni syurga. Itu perintah. Yang dilarang ialah menghampiri satu pohon larangan. Nama pohon itu ialah pohon khuldi. Itu yang kedua yang kita belajar. Yang ketiga ialah kenapa Nabi Adam dan Hawa isterinya last sekali kerana kederhakaannya kepada Allah, kerana dia makan buah khuldi, dia menghampiri buah khuldi itu lalu dia makan, dia derhaka kepada Allah, lalu Allah Ta'ala memberikan satu hukuman kepada Nabi Adam dan isteri. Apa hukuman itu? Hukuman itu ialah daripada syurga dia dilucutkan semua pakaian dan dia diturunkan ke bumi. Sebab itulah kita dipanggil sebagai anak Adam. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita akan belajar tentang macam mana cara syaitan menyesatkan manusia. Ada 5 cara. Yang pertama, rasa was-was di dalam diri manusia. Rasa was-was, kan? Kadang-kadang kita rasa semayang ke tak semayang, ambil air semayang pun banyak kali rasa was-was. Itu permainan syaitan. Yang kedua, dia menghasut kita supaya meninggalkan segala suruhan Allah. Macam tadi, Nabi Adam disuruh jangan hampiri, tapi dihasut last sekali hampiri juga. Dan last sekali, hasutan yang seterusnya ialah dia menghasut manusia melakukan larangan Allah. Macam mana Nabi Adam? Allah Ta'ala larang jangan makan buah khuldi itu, lalu last sekali dia makan. Dan dia menimbulkan yang keempat, syaitan menghasut manusia menimbulkan rasa riak dalam beramal. Buat sesuatu bukan kerana Allah, buat sesuatu kerana nak bagi orang tengok kita ni baik, buat sesuatu kerana nak bagi tahu kita ni orang baik, buat sesuatu sebab nak tunjuk dekat orang kata kita ni baik. Itu riak, buat bukan kerana Allah. Dan yang kelima, syaitan menggalakkan manusia melakukan perkara-perkara yang sesat. Contohnya menyembah berhala, mendatangi bomoh, itu semua perkara yang sesat yang
dihasut oleh syaitan. Jadi hati-hatilah dengan 5 perkara cara syaitan menghasut kita. Dan seterusnya kita akan tengok cara menghindari godaan syaitan. Ini nanti anak-anak ustaz boleh tengok dalam nota yang ustaz bagi. Kita boleh hindari dengan 3 aspek. Yang pertama, aspek akidah, aspek ibadat dan juga akhlak. Nanti telusuri nota yang ustaz bagi, baca betul-betul, dan kita akan dapat tengok apa jawapan dia, apa jawapan bagi cara menghindari godaan syaitan. Dan yang terakhir, kita ambil satu pengajaran daripada ayat ini, daripada cerita Nabi Adam ditipu oleh syaitan, oleh iblis, sehingga mereka makan buah khuldi, melakukan larangan Allah dan akhirnya turun ke bumi. Apa dia? Kita perlu mencontohi malaikat yang taat kepada Allah dengan sujud kepada Nabi Adam. Dan kita jangan sekali-kali melanggar perintah Allah. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita kena buat, dan apa yang Allah Ta'ala kata jangan buat, kita jangan buat. Okey, itu saja secara ringkas tentang tajuk ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman adalah mutiara